Memandangkan mangsa-mangsa yang terjadi dalam Kementerian Sukan itu, dalam pesta-pesta sukan adalah anak-anak gadis, orang perempuan yang kena roboh. Jadi saya minta Menteri membuat satu pendekatan yang lebih serius dan ada pemantauan lebih serius, terutama untuk anak-anak perempuan ini, dan jangan menjadikan menulis sukan ini sebagai satu pergaulan bebas. Seolah-olah ini trend ini sudah terjadi dalam sukan-sukan yang diadakan, satu trend pergaulan bebas dan berlakunya kes-kes seperti begini. Bermula daripada atlet India yang kena rogol oleh jurulatih sampai minum racun, dan seterusnya banyak lagi kes-kes yang begini yang melibatkan anak-anak gadis. Jadi menteri yang baru ni saya harap akan menjadi pelindung kepada mereka, insya-Allah. Ya. Terima kasih Muhammad daripada Ampang. Untuk makluman, saya cuma nak jelaskan bahawa pergaulan di peringkat asrama adalah bukannya pergaulan bebas. Atlet wanita sudah pasti diletakkan dalam asrama wanita, atlet lelaki diletakkan dalam atlet lelaki. Tidak ada pergaulan di peringkat asrama itu sendiri. Dalam kes ini, Alia Muhammad, ia melibatkan seorang pegawai wanita yang ada dalam pasukan itu sendiri. Oleh yang demikian tak dapat dielakkan daripada beliau bergaul dengan pemain sebab dia adalah pegawai pengiring bagi pasukan. Tetapi saya telah minta supaya kita melihat semula kepada pegawai-pegawai pengiring. Sebab pegawai pengiring ni umurnya 19 tahun. Yang mengiring pasukan atlet 18 tahun. Jadi di situ teguran telah diberi kepada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bahawa pegawai pengiring ini juga tidak seharusnya datang daripada kalangan umur yang sama, yang sebaya. Sebab itu akan menimbulkan kes-kes seperti ini. Dan kita telah mengambil langkah awal. Saya telah minta supaya Majlis Sukan Wilayah Persekutuan gantung bukan hanya pemain-pemain yang terlibat, pegawai-pegawai terlibat, pengurus pasukan juga. Dan telah minta Persekutuan Bola Baling Malaysia, Malaysian Handball Federation untuk gantung mereka sampai siasatan ini dilaksanakan. Tapi terima kasih kepada Alia Muhammad. Saya akan terus menjadi pelindung kepada atlet-atlet wanita, insya-Allah, dalam masa yang akan datang. Untuk makluman, untuk nak bantu, untuk makluman Alia Muhammad daripada Sepang, Alia Muhammad daripada Sepang, memang betul pada tahun lepas di Himpunan Jutaan Belia Putrajaya telah diundang satu kumpulan K-pop yang telah menimbulkan pelbagai reaksi. Oleh yang demikian, untuk Festival Belia Putrajaya, acara yang sama tahun ini tapi kita guna nama yang beza. Tahun lepas Himpunan Jutaan Belia Putrajaya, tahun ini Festival Belia Putrajaya. Kita telah mengubah cara ataupun pendekatan supaya perkara yang sama tidak diulangi. Dan untuk makluman Alia Muhammad daripada Sepang, kali ini kita tidak jemput artis luar negara, terutamanya artis K-pop. Kali ini kita hanya menjemput artis-artis tempatan, dan juga kali ini kita telah meningkatkan lagi program-program yang saya rasa lebih berfaedah. Contohnya program Tadarus Al-Quran, Forum Perdana Ahli Wal Islam, pertandingan nasyid, Kembara Ziarah Dakwah, Karnival Halal Taiban, khutbah khas sempena Hari Belia dan solat hajat. Jadi aspek itu saya cuba mengimbangi tahun ini dengan apa yang menjadi kritikan pada tahun lepas, dan saya dapati bahawa sambutan tahun ini dengan tidak adanya K-pop, dengan adanya peningkatan dari segi program-program kerohanian adalah amat-amat dialukan oleh boleh panggil Ustaz Azaidus lah. Dia ni boleh menarik ramai ni. Saya rasa orang UMNO peminat. Orang UMNO peminat dengan Ustaz Azaidus ni. Boleh tak? Boleh fikirkan. Sebab beliau ni adalah ikon anak muda, tanpa mengira parti politik. Apa salahnya kita panggil dia untuk menarik, sebab dia ni ada tarikan. Menteri duduk sebelah lah. Menteri duduk sebelah apa ni, Ustaz Azhar. Saya rasa cadangan yang baik, tapi ada ramai juga ustaz yang lebih popular yang tidak akan mempolitikkan keadaan di Festival Belia Putrajaya. Tapi terima kasih. Ringkas, saya manjangkan tadi yang Alia ni Tuan Yang Tua, sebab saya difahamkan yang Muhammad Kota Bulut belum sampai lagi. Sampai dah, saya cepatkan sikitlah. Untuk soalan daripada Kampar tadi, gejala sosial yang drastik melibatkan jenayah. Sukacita saya maklumkan bahawa Kementerian Belia dan Sukan sedang merancang untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam satu program Lautan Biru, Blue Ocean Strategy. Bagaimana kita dapat melibatkan lebih ramai lagi orang muda dalam rakan KOP, dalam pelbagai usaha
kesukarelawanan untuk memastikan bahawa orang muda akan tampil berdepan dan memerangi jenayah bersama dengan polis dan juga anggota-anggota penguatkuasaan. Soalan daripada Bukit Mertajam, kalau tak silap saya, mengenai penindihan antara rakan muda dan IM4U. Untuk makluman Bukit Mertajam, perkara ini telah pun kita perhalusi setelah diperkenalkan IM4U. IM4U ini beza daripada rakan muda. Rakan muda di bawah pengelolaan KBS itu sendiri. Tapi IM4U adalah satu badan khas yang ada lembaga pemegang amanahnya yang dipengusikan oleh Ahmad Mohamad, Perdana Menteri sejak. Dan saya telah minta supaya program rakan muda dan IM4U tidak bertindih. IM4U lebih kepada program-program yang dicadangkan oleh orang muda yang ada idea kesukarelawanan, dia tampil ke hadapan untuk mendapatkan grant daripada IM4U bagi program kesukarelawanan di peringkat yang lebih tinggi lagi. Rakan muda, kita masih lagi fokus kepada sama ada mereka yang masih ada di sekolah, school leavers, dari segi program-program kepimpinan dan kesukarelawanan di peringkat umur yang lebih rendah lagi. Jadi ada beza, dan program rakan muda adalah program yang disediakan, yang dirangka oleh kementerian sendiri, manakala IM4U lebih kepada program yang direka oleh mereka yang minta pembiayaan. Saudara Sungai Petani dan yang Bukit Mertajam. Tak, Bukit Mertajam ni. Bukit Bendera. Bukit Bendera. Okey. Ya. Terima kasih, Tuan Speaker. Menteri, ini berhubung dengan remaja dan jenayah. Saya nak tanya pandangan Menteri. Adakah Menteri rasa perubahan struktur bagaimana anak-anak muda kita ini dibina itu penting? Sebagai contoh, kalau kita lihat masalah gejala remaja ini berlaku lazimnya selepas mereka menamatkan SPM. Lepas SPM, sementara dia menunggu result keluar ataupun dia nak proceed pergi ke college atau mana-mana, inilah waktu yang amat kritikal. Dan kalau kita lihat anak-anak yang merempit dan sebagainya, inilah waktu yang mereka gunakan. Dan masa itu agak panjang, kadang-kadang sampai 3 bulan. Adakah Menteri merasakan bahawa kita ada program LPKN yang diterajui oleh Kementerian Pertahanan dan kita dah belanja pun 6 bilion. Kita tak tahu sama ada program ini berjaya atau tidak sebenarnya. Jadi adakah kerajaan mempunyai strategi untuk akhirnya LPKN ini kita convertkan menjadi satu national service yang betul-betul seperti yang diadakan di Singapura, Korea, Jepun ataupun negara yang lain, untuk memastikan bahawa selepas hanya anak-anak kita ni tamat tingkatan 5 ataupun high school, terus masuk ke program ini untuk 2 tahun dan mereka ini diberikan latihan ketenteraan, kemudian masuk nasional service. Akhirnya kita selesaikan banyak masalah, bukan saja masalah jenayah tetapi juga menambahkan anggota tentera, polis dan tentera menjaga negara kita. Pada time dia keluar daripada servis ini, dia dah umur 21, 22, masuk universiti. Pada time dia graduate, dia dah 25 tahun umurnya. Jadi selesai masalah, bukan 25 bulan, 25 tahun selesai. Terima kasih. Bukit Bendera, lepas tu saya nak pergi kepada topik lain. Bukit Bendera.